Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, ini dia terkini daripada Profesor Agus, sahabat-sahabat semua, menyatakan rasa kepelikan terbesarnya ya terhadap Hadi Awang dan juga Tun Dr. Mahathir. Jadi apa yang saya kongsikan hari ini sahabat semua adalah persoalan terbesar dan juga mungkin dan ulasan terbaik daripada Profesor Agus. Katanya ini adalah kepelikan terbesar Profesor Agus ternyata apatah lagi rakyat di sana yang merasa lagi pelik dengan individu veteran dalam politik Malaysia ini sahabat semua. Jadi mari kita ikuti sebenarnya apakah yang dinyatakan oleh Profesor Agus dalam perkara ini. Katanya Agus merasa pelik ya kerana Hadi hanya salahkan Anwar tetapi tidak untuk Tun Dr. Mahathir. Itu dia sahabat semua. Amat mengejutkan kita dan mari kita dengar sendiri apakah intipati kenyataan daripada Profesor Agus ini. Katanya kenyataan dibuat Presiden PAS Abdul Hadi Awang semalam menyalahkan Anwar Ibrahim sebagai punca masalah dihadapi Kelantan adalah merisaukan, kata Jabatan Komunikasi Komuniti itu. Menurut Ketua Pengarahnya Muhammad Agus Yusuf, melalui kenyataan dibuat itu, Abdul Hadi menyalahkan Anwar semata-mata selepas mengaitkan isu tersebut dengan jawatan ahli Parlimen Tambun ketika itu sebagai Menteri Kewangan. Kata Profesor Agus, Anwar hanya menjadi Menteri Kewangan pada tahun 1991 sehinggalah dipecat daripada parti dan kerajaan pada 2 September 1998 serta menjadi Perdana Menteri baru 6 bulan iaitu sejak 24 November tahun lalu. Peliknya, kata Profesor Agus, kenapa Presiden PAS tidak mempersalahkan Dr. Mahathir Mohamad yang menjadi bos kepada Anwar pada tahun 1991. Mengapa tidak dipersalahkan juga Menteri Kewangan sebelum dan selepas Anwar pada 1998, katanya dalam kenyataan dimuat naik di media sosial hari ini. Semalam, Hadi Awang menuding jari kepada Anwar kerana didakwanya menjadi punca kerajaan Kelantan dan negeri lain yang ditadbir PAS disekat daripada menerima bantuan. Memang mental agaknya lah ini Hadi Awang sudah ni. Jadi katanya kesukaran tersebut berlaku ketika PAS gigi berusaha menunaikan tanggungjawab sebagai kerajaan. Akan tetapi, PAS menghadapi banyak sekatan oleh kerajaan pusat bermula dengan Kelantan sejak zaman Perdana Menteri sekarang menjadi Menteri Kewangan sehingga kini, katanya. Menurut Agus, dia berasa pelik melihat bagaimana PAS cuba menyelesaikan isu di Kelantan apabila parti itu menjadi kerajaan pusat antara 2020 dan sehingga 2022 yang lalu. Ya, saya pelik selama 33 bulan semasa menjadi kerajaan pusat, apa yang PAS buat untuk bantu Kelantan? Adakah bersuara menuntut hak Kelantan soalnya? Usahakan bersuara. Kes royalti minyak yang sedang dibicarakan di mahkamah pun ditarik balik, katanya. Itu dia. Memang pedas, memang padu ya apa persoalan yang ditujukan ini kepada Profesor Agus yang ditujukan kepada lebay Presiden lebay ini. Tambah lagi bekas pensyarah universiti itu memang sudah memang mudah untuk seseorang menyalahkan pihak lain dan akan mengabaikan kelemahan sendiri walaupun ia bercanggah dengan ajaran Islam. Sepatutnya, kata Agus, sebagai kerajaan yang mentadbir Kelantan sejak 1990, PAS mempunyai idea dan perancangan bagi memajukan negeri berkenaan. Tetapi sayang, ideanya kering. Banyak kelemahan kepimpinannya disembunyikan dengan menggunakan isu bangsa dan agama. Inilah yang merisaukan saya, kata Agus. Berpuluh tahun menjadi kerajaan, masalah keperluan asas negeri tidak selesai. Jika ditegur, muncul pengkritik tegar yang marah. Sedangkan tujuan teguran itu adalah untuk kebaikan negeri dan juga rakyat, katanya. Justru Agus menyeru anak muda dan rakyat Kelantan termasuk yang ada di negeri lain agar mencari kaedah bagi memajukan kampung halaman mereka. Penyelesaiannya mudah, kata Profesor Agus. Rakyat Kelantan patut keluar dari kepompong PAS dan memilih pemimpin yang komited untuk membangunkan negeri itu, katanya lagi. Wow, memang terbaik. Jadi sahabat semua, dalam kenyataan Profesor Agus ini saya terjentik hati saya untuk mengongsikan apa yang dikatakannya. Katanya mereka menjadi kerajaan selama 33 bulan. Maksudnya ada 2 tahun lebih ke 3 tahun. Tetapi semasa di dalam
tempoh pentadbiran itu PAS juga berada dalam kerajaan. Yang menjadi persoalan besar di sini adalah kenapa PAS tidak membuat apa-apa langkah penyelesaian kepada isu besar di negeri Kelantan, seperti isu air khususnya, dan juga banyak lagi isu sahabat semua. Jadi apa sebenarnya yang menjadi sumbangan mereka menjadi sebahagian daripada kerajaan pada era kerajaan Perikatan Nasional di bawah pentadbiran Muhyiddin Yassin dan juga Ismail Sabri, sahabat semua. Jadi kenapa begitu hari ini mereka menyalahkan zaman yang daripada sebelum ini lagi. Kenapa tidak menyalahkan diri mereka sendiri yang ternyata gagal dalam melaksanakan tugas mereka, walaupun mereka sendiri berada dalam kerajaan selama 33 bulan. Apa yang mereka lakukan? Apa yang menjadi perjuangan mereka ketika itu? Memainkan sentimen agama dan bangsa, memainkan memberi hasutan kepada pembangkang ketika itu, kononnya pembangkang adalah pembangkang yang menyokong kepada golongan LGBT, kononnya menyokong kepada komunis, katanya menolak Islam, katanya itu yang mereka mainkan, sahabat-sahabat semua, tetapi lupa kepada tanggung jawab mereka sendiri. Tapi hari ini apa yang mereka cuba lakukan, menyalahkan Perdana Menteri kita hari ini, Datuk Seri Anwar Ibrahim, kononnya karena beliaulah yang menghalang bantuan ataupun royalti diberikan kepada kerajaan Kelantan. Sedangkan ketika itu menghadir adalah Perdana Menteri, dan yang paling berkuasa adalah Perdana Menteri. Segala keputusan adalah Perdana Menteri. Tetapi kenapa tidak diserangnya menghadir? Inilah sahabat semua sikap hipokrit terhadap lebay-lebay yang jelas kita boleh nampak. Mereka hanya mementingkan keuntungan politik mereka semata-mata. Yang sepatutnya dibalun adalah Tun M sebagai Perdana Menteri. Bukan saja daripada tahun 1991, tapi juga daripada tahun 1981. Dan 22 tahun kemudiannya dia menjadi Perdana Menteri. Namun tidak ada satupun ayat-ayat ataupun serangan terhadap Tun Dr. Mahathir. Malah yang diserang hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim. Inilah sikap hipokrit. Inilah kepelikan besar di dalam presiden ataupun pemimpin-pemimpin di dalam PAS ini, sahabat semua. Kita boleh nampak sikap politik sempit mereka yang hanya mementingkan keuntungan parti, keuntungan pribadi mereka, dan bukannya mengutamakan agenda rakyat semata-mata. Itu pandangan saya, sahabat semua. Bagaimana pula dengan pandangan Anda? Anda boleh berikan komen Anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemat. Jangan menjadi seperti Walan Walautit, lebay-lebay, geng Sapu Bersih dan juga GTA, geng Takut Anwar, apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian, dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di atas Gunung Everest. Alright, itu saja. Terima kasih. Dan sebelum itu, sekiranya Anda belum memberikan sokongan kepada channel ini, Anda boleh sokong dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Mari kita ikuti berita gempa. Habis sudah, sahabat sebenarnya. Apapun, terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, ada tanya selera. Sangat betul. Saya nggak lupa. Alright, so sampai di sini. Sekian. Bye-bye.